Okey, baik. Uh, Kejap. Okey, kita ada lebih kurang 8 orang. Tak apalah. Sebelum tu segala apa yang kelas hari ini akan dirakam lah. Nanti saya akan masukkan dalam YouTube lah. Okay, jadi maksudnya nanti kalau siapa yang tak sempat lah, ataupun tak ada dalam Google Meet ni, dia boleh tengok kemudian. Ataupun mungkin kalau dia tak faham, dia boleh tengok balik lah. Okay, jadi sebelum cikgu teruskan ini, kalau kamu dengar, kamu nampak skrin tu, cuba kamu angkat tangan. Okay, tanda angkat tangan tu tekan apa tu hands up, raise hand tu kan. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi kita akan, okay, sebenarnya sebelum tu lupalah, saya bukan expert dalam subjek ASK ni, tapi saya cubalah nanti kalau, sebab saya tak pernah mengajar ASK tingkatan 1 dan 2, nanti kalau apa-apa yang saya cakap salah ke ataupun kurang kurang pandai ke apa kan, kamu tolong lah, mungkin ada, sebab saya tak pernah mengajar tingkatan 1 dan 2 punya ASK. So ASK tingkatan 3 ni dia berkait dengan tingkatan 1 dan 2 jugalah jadi saya tak pernah mengajar. Mungkin ada benda yang sudah kamu belajar sebelum ni lah Okey. Jadi kalau kalau kamu faham, kamu say okey lah. Tak ada respon. Sekejap, sebelum tu okey ada. Alhamdulillah ada yang respon lah kan. Okay, saya punya line kamu pun saya tak tahu macam mana. Kamu nampak skrin ni, kalau kamu ada rasa nampak tersekat-sekat tu, maksudnya line tak bagus lah Tapi saya punya line ni pun rasanya sama juga ni, tak berapa okey. Dia kadang-kadang tersekat-sekat juga tu. Okay. Jadi yang di sini ni semua dalam kelas 3 KRK kan. Okay, sebelum saya teruskan ni, yang tingkatan 2 punya ASK kamu tu okey ke dia punya result akhir tahun lepas? Okey ke? Tahulah, dah dapat lagi result. Tak dapat lagi? Oh, tak dapat lagi. Kalau memang semua tak dapat lagi Tahu. Tak tahu. Okey. Cikgu dah. Oh, okay, tak apalah, kita teruskan jugalah yang hari ini. Tapi nanti saya mungkin tanya dengan cikgu kamu yang tahun lepas tu lah. Okay. Jadi untuk ASK tingkatan 3, okay, saya dapat makluman daripada cikgu pakar kamu lah, Cikgu Hadi. Okay. Dia benda yang sama je kamu belajar daripada tingkatan 1, 2. Cuma tingkatan 3 ni dia lebih pada kamu buat programming lah. Maksudnya kamu membina program. Jadi programmer lah ni. Okay. Jadi tingkatan 3 ni kalau kamu tengok buku, semua buku teks ada ke ni? Yang ada kat sini ni semua buku teks dah ada ke belum? Ada. Buku teks kamu dah dapat kan, buku teks kan? Dapat dah. Okey, kalau dapat dah samalah dengan buku teks yang saya tunjuk kat sini kan? Sama ke ni? Sama Okey. Jadi untuk tingkatan 3 ni lah dia punya buku teks dia. Okay, kita tengok tajuk depan dia lah. Kalau kamu perasan tingkatan 3 ada berapa bab tu? 1, 2, 3, 4 kan? 4 bab. Oh, sebelum terlupa, kamu akan ada projek nanti macam kerja khusus lah macam tu untuk tingkatan 3 bagi subjek ASK. Jadi ada kerja khusus nanti. Mungkin masa buat kerja khusus tu kamu lebih faham lah. Kalau belajar teori ni mungkin tak berapa nampak sangat lah. Bila buat projek nanti baru kita nampak, boleh faham lah, boleh lebih faham kalau ada praktikal nantilah. Okay.
Jadi untuk yang pertama, bab yang pertama. Jap, sebelum tu, banyak ni saya nak tanya. Kalau yang subjek sebelum ini, yang join ini macam ni jugalah. Beberapa orang yang samalah kan? Kalau tak dapat bercakap pun tak apa, kamu type di tempat chat tu pun boleh type kat situ lah kan? Okey, jadi tak apalah saya teruskan. Okey, yang pertama, bab 1 ni dia tajuk dia adalah konsep asas pemikiran computational. Okey. Kita ada beberapa perkara yang penting. Subtopik 1.1 tu pembangunan atau cara. Okey, pembangunan atau cara. Kita terus kepada bab 1 lah kan, kita tunjuk mana bab 1 ni. Mungkin saya tekankan benda yang penting-penting sajalah. Nanti yang selebihnya mungkin boleh baca sendiri. Saya tekankan yang penting. Okey, pembangunan atau cara. Maksudnya kita nak buat programming kan, kita kena tahu fasa-fasa yang terlibat lah. Okey. Jadi muka surat buku teks kamu tu muka surat 2 lah yang ni. Ada jumpa kan ni? Ada ke? Ada jumpa? Jumpa. Okey, jadi muka surat 2 ni dia cerita tentang fasa-fasa pembangunan atau cara. Maksudnya kita kena lalui semua proses ini sampai ke habis, barulah programming itu selesai. Jadi itu je sebenarnya. Okey, yang pertama dipanggil sebagai analisis masalah. Ini sebenarnya dalam kehidupan kamu pun kamu lalui semua inilah juga sebenarnya. Kalau ada masalah, contohnya hari itu masalah banjir ke kan. Jadi kita analisis masalah, atau kita fikirkan ataupun kita susun kita punya penyelesaian macam mana. Lepas tu kita kasih sistematikkan lagi, buat kod. Lepas tu kita test. Kalau kita pindah, kalau hari tu masalah banjir, kita pindah dekat kawasan yang lebih rendah, lagi masuk air lah, kita test kan. Jadi kalau masuk air lagi rumah, kita pindah lagi tempat yang lebih tinggi ke. Dan kita lalulah benda-benda yang benda-benda yang harian punya. Jadi benda ni sebenarnya kamu lalui dalam kehidupan seharian. Okey. Cuma dalam subjek ASK ni kita buat program lah. Kita deal dengan komputer lah. Okey. Jadi yang pertama analisis masalah. Analisis masalah. Yang kedua reka bentuk atau cara. Yang ketiga pengekodan. Kod coding. Okey. Yang keempat kita kena test kod kita. Uji macam ujian lah. Kita test kod kita, lepas tu yang perpijatan ni kalau ada yang tak kena, kita kena buang ataupun baiki. Yang kelas sekali adalah dokumentasi lah. Okey, dokumentasi yang akhir sekali, maksudnya yang sudah betulkan, yang sudah dibaiki. Okey, itu secara ringkasnya. Ada berapa ni semua ni fasa ni? Ada berapa ni? 5. Jadi kena ingat ni 5 ni. Kena ingat ni, kamu nanti ada exam ke, nanti adalah soalan tentang fasa-fasa pembangunan atau cara. Okey, baik. Yang ini okey lah, maknanya ada nak tanya ke ni? Saya akan pergi detail lah nanti satu-satu. Tak ada. Tak ada Okey. Okey, lepas tu okey, kelima, yang tadi 5 fasa tadi tu, 5 fasa ni. Okey, setiap fasa itu kamu kena guna teknik-teknik dia lah untuk contohnya untuk menganalisis masalah ni. Dia ada teknik yang kamu sudah pernah belajar di tingkatan 1 dan 2. Teknik-teknik pemikiran komputer, apa nama tu tadi pemikiran computational. Ada beberapa teknik yang kamu pernah belajar ni. Kalau kamu ada buku teks tingkatan 1, 2 ataupun buku teks yang digital tu, boleh Google je tu, kamu cari balik
Kalau kamu lupa, boleh tengok balik beberapa teknik pemikiran computational. Jadi semua fasa ini, dalam semua fasa ini ke, semua kelima-lima ini ada teknik-teknik yang terlibat. Okay, ada teknik yang terlibat yang pernah kamu belajar sebelum ini. Okay. Jadi pemikiran computation ini bukan sudah belajar, ni sebenarnya tingkatan 1 atau 2. Itu saya dapat maklumat daripada Cikgu Hadi lah yang dulu kamu belajar tingkatan 1 2. Okey, maksud dia adalah satu proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin. Ataupun kedua-duanya sekali. Maknanya manusia dengan mesin lah sekali. Dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Ini maksud pemikiran computational. Okey, jadi ini take note lah maksud dia ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok fasa-fasa yang terlibat. Tadi ada 5 Okey. Jadi kita nak tengok situasi dia, contoh soalan. Ini contoh soalan dia. Dia bagi tugasan. Anda diminta untuk membina atau cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi 4. Berbentuk segi 4. Maknanya padang bola lah ni. Padang bola ada segi 4 ni. Apa dia punya masalah dia? Kita nak cari dia punya, nak kira dia punya luas dan perimeter. Okey, itu situasi dia. Kita nak kira luas dan perimeter padang bola. Okey, jadi maksudnya bila kita ada masalah, ada soalan tugasan macam tu, kita pun tengok fasa tadi. Yang pertama kita akan tengok fasa analisis masalah. Kita dah ada tugasan tu, maka kita boleh analisis masalah. Okey. Sebelum cikgu terlupa yang 5 fasa tadi tu, mungkin kita sempat tengok yang 3 je lah. Maknanya analisis masalah, reka bentuk atau cara, dan pengekodan ni. Yang 2 lagi ni mungkin saya simpan untuk esok ataupun lain kali lah yang 2 ni. Jadi hari ni 3 ni lah, 1, 2, 3. Okey. Okey, kita tengok tadi padang bola. Jadi analisis masalah. Maksudnya kita ada soalan tadi tu, kita kena kenal lah masalah dia dulu, baru boleh selesaikan. Jadi di sini kita kena kenal pasti masalah apa. Maksudnya tadi kita nak kira apa tadi luas dengan perimeter kan. Kita nak cari luas dan perimeter. Jadi itu masalah. Kita analisis dulu dia punya masalahnya apa. Okey. Lepas tu mengenal ni saya tak sentuh lah. Saya cuma ceritakan secara umum sahaja. Yang selebihnya kamu boleh baca lah. Yang ini secara umum sahaja. Jadi kita ada masalah dia. Masalah kita ada tadi iaitu mengira luas dan perimeter padang bola. Jadi macam mana kita nak selesaikan, kita nak kenal dia punya teknik. Macam mana kita nak selesaikan bila kita ada tugasan yang macam tu. Ni tugasan kita ni mana orang ni. Jadi itulah dalam analisis masalah ni kita kena guna teknik yang bersesuaian. Okay? Jadi apa kata kita pecahkanlah masalah tadi tu. Kan kita ada 2 kan, luas satu lagi perimeter. Jadi kita pecahkan kepada 2 bahagian yang kecil lah. Satu kita kira luas, satu lagi kita kira perimeter. Maka sebab kita leraikan dia, kita pecahkan dia kepada masalah yang lebih kecil, maka itu dipanggil teknik leraian. Okey, boleh ni setakat ni teknik leraian. Maksudnya dalam analisis masalah tadi tu, fasa pertama kita masih lagi dalam fasa pertama ni. Bila kita tengok masalah, kita tengok soalan tugasan tu, maka kita boleh pecahkan dulu apa masalah dia. Maknanya kita kasih permudahkan, asing-asingkan dulu. Leraikan dulu, pecahkan dulu supaya nampak lebih mudah. Oh, ini ada luas, oh ini ada perimeter. Itu maksudnya teknik leraian. Okey? Kalau okey, kamu hands up. Angkat tangan lah, maksudnya hands up tu maksudnya raise hand, maknanya angkat tangan lah. Sebab saya tak susah kalau tak bersemuka ni, susah saya nak tengok siapa yang faham, siapa yang tak faham kan. Okey. Saya nak tanya Zarif ada kat sini?
Ada. Ada, okey, ada. Ni semua kat sini ni mandi dah ke belum ni? Ada dah. Dah. Okey, mandi dah. Okey, baik. Sebab macam ada macam bau-bau Tak tahu bau kamu sampai tempat saya ni. Okey, tak apalah. Mungkin bau dalam saya punya baju berpeluh Okey, baik, okey, habis. Jadi masalah selesai. Maksudnya analisis masalah ni kita tengok masalah kita, pecahkan kepada masalah yang lebih kecil, kita pisahkan dia. Luas dengan perimeter. Okey. Habis fasa pertama. Okey, sekarang kita tengok fasa kedua. Fasa kedua ni kita nak cuba masuk dalam fasa reka bentuk atau cara. Maksudnya kita nak start tengok apa dia punya persamaan ataupun perbezaan dalam luas dengan perimeter. Tadi kita pisahkan dia. Luas padang bola kat sini, lepas tu ini perimeter padang bola. Jadi sekarang kita sudah pisahkan dia, kita nak tengok apa yang sama dalam rumus ataupun dalam pengiraan luas ni. Maksud kita kira luas tu dengan kita kira perimeter tu, ada benda-benda yang sama ke? Ada elemen-elemen yang sama ke? Itu kita dah masuk dalam fasa reka bentuk atau cara. Maksudnya teknik yang digunakan adalah teknik pengecaman corak. Ni saya kasih bujurkan tu, bulatan tu. Pengecaman, mana kita cam. Kita cam dalam luas, dalam perimeter tu, adakah perkara-perkara yang sama? Ada ke dalam rumus luas itu dia punya boleh ubah yang sama macam yang dalam perimeter. Nanti kita tengok rumus. Okey, saya teruskan. Saya terus ceritalah. Okey, kalau saya tanya kamu, kalau segi empat ni. Okey, kalau kita ada segi empat ni, ini matematik lah sebenarnya ni. Segi empat saya tak berapa cantik, saya kasih cantik sikit lah. Segi empat tu macam ni. Okey, kita ada panjang. Allahu Akbar. Panjang. Okey, kita ada lebar. Okey, panjang dengan lebar. Ataupun kamu boleh guna simbol lah. Sini saya labelkan A, sini B ke. Maknanya A tu panjang, B tu lebar. Okey, saya nak tanya kamu apa rumus bagi luas segi empat? Macam mana kita nak kira luas segi empat? Luas sama dengan apa? Luas segi empat, ada siapa-siapa yang boleh respon? Luas segi empat adalah Panjang darab lebar. Okey, Panjang darab lebar. Okey. Panjang darab lebar. Okey, bagus. Panjang darab lebar. Maknanya masih hidup lah. Kalau dengar respon tu masih hidup lah kan. Okey, alhamdulillah. Okey, panjang darab lebar ataupun saya tulis dalam hurufnya A darab B lah. A darab B. Okey. Kalau perimeter, saya buat di sebelah sinilah. Okey, kalau perimeter, macam mana kita nak kira perimeter bagi segi empat? Okey, perimeter sama dengan apa? Panjang tambah lebar darab 2. Okey. Ya, betul lah tu Jadi dia punya cara kita tulis dia panjang tambah lebar. Okey, kalau saya tulis yang penuh ni dia macam ni lah. A tambah lagi A, sebab A tu ada 2 kali atas bawah kan. Jadi tambah dengan B, tambah lagi dengan B lagi sekali. Maksudnya kita tambahkan semua sisi dia ni. Semua panjang sisi dia. A tambah A, di sini pun A tapi saya tulis panjang lah. Ni A, sini B, sini pun B. Jadi tambah semua sekali tu. Jadi di sini saya boleh tulis sebagai A tambah B. Ni saya susun balik. Untuk dalam matematik kamu belajar dulu. A tambah B maksudnya kita tambahkan 2 ni sahaja. Lepas tu apa kata kita darab 2 je lah. Tapi tambah panjang-panjang tu. Sebab dia ada 2 kali. Sini pun sini pun B, sini pun A. Jadi kita tambahkan ini A tambah B ni. Lepas tu kita hasil dia tu nanti kita darab dengan 2 sajalah. Tak payah tulis panjang macam ni.
Jadi kita dapat perimeter. Okey, jadi dalam okey, sebelum tu ada yang nak tanya pasal ni, luas dengan perimeter ni? Tak ada. Tak ada okey. Okey semua? Okey. Okey. Baik. Jadi apa dia punya kaitan dia? Jadi di sinilah kita dalam fasa, reka, bentuk, atur, cara. Jadi kita kena cam corak, maknanya persamaan antara luas dengan perimeter. Jadi kamu tengok kat sini, dalam luas ada panjang, ada lebar. Dalam perimeter pun kita ada panjang, huruf A ni panjang lah ni. Ada panjang dan ada lebar, huruf B tu lebar. Jadi ada benda yang sama. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini pun ada B. Jadi itulah teknik kita nak cam. Maknanya teknik itu dinamakan sebagai teknik pengecaman corak. Kita nak tengok mana yang sama dalam satu masalah. Okey. Jadi itu adalah pengecaman. Okey, lepas tu kita akan beralih pada teknik yang ni masih lagi fasa reka bentuk. Kita nak cam masalah, kita nak mereka bentuk atau cara lah. Jadi teknik yang berikutnya lepas kita cam mana yang sama, kita tengok teknik peniskalaan. Peniskalaan ni lebih kepada yang tadilah kita sudah tulis tadi, lebih ke arah membuat rumus. Jadi peniskalaan maknanya kalau luas dari A darab B. Kalau perimeter, rumus dia A tambah B, lepas tu dalam kurungan tu darab dengan 2. Jadi ini dipanggil sebagai peniskalaan. Peniskalaan. Inilah rumus yang kotak hijau dalam buku teks kamu tu. Okey. Maknanya yang penting. Yang tak penting lagi kita dah buang ke tepi. Yang penting tu mengira luas dan mengira perimeter. Okey. Jadi itu penekanan kita. Okey, last sekali, lepas selesai tu kita pun masuk dalam teknik pengitlakan. Ni pun dalam masih lagi fasa reka bentuk atau cara fasa kedua. Ni lebih kepada nak buat melibatkan pseudocode dan catat alih. Maksudnya kita buat kod lah. Ini contoh dia. Ini contoh dia. Okey, coding tu nanti kita akan pakai mungkin Python ke ataupun tengok mana yang sesuai lah. Saya rasa macam Python lah. Okey. Baik, jadi kita ada kod. Jadi coding ni nanti kamu akan try buat dalam kerja kursus nantilah. Tapi ini saya tak sentuh sangat lah. Tapi benda yang sama je daripada awal tu kita dah cam dia punya persamaan, perbezaan dia kan. Jadi kita buat coding. Okey, coding. Yang ni dipanggil pseudocode pseudocode. Yang di bawah ni dipanggil catat alih. Catat alih. Okey. Catat alih ni sama je, benda yang sama je ni. Dua-dua ni benda yang sama je, cuma ni dalam bentuk coding, yang ni dalam bentuk catat alih dia. Okey. Jadi kalau saya cerita sikit, dalam kod itu kita kena starting dengan mula. Lepas tu kita kena buat ni, masukkan panjang lebar. Ni arahan lah arahan coding tu. Okey, masukkan panjang berapa, lebar berapa. Nanti maksudnya bila kamu sudah siap semua tu, kamu bagi tahu je panjang kamu mahu berapa. Contohnya kamu mahu panjang 20, jadi kamu akan masukkan 20. Lebar kamu mahu 15 contoh. Jadi kamu hanya perlu masukkan bila siap semua siap semua ni. Kamu hanya perlu masukkan 20 dengan 15, nanti automatik dia akan kira. Okey, dia akan kira ini proses, dia akan proses semua tu. Nanti dia kata keluarlah luas dengan perimeter. Contohnya kalau kamu kira tu, kalau luas maknanya darablah 20 darab 15 300, dia akan keluar. Program itu akan keluar hasil dia. Kalau perimeter ni maksudnya dia akan tambahkan semualah. Maknanya tambah tadilah panjang-panjang, lebar-lebar tu kan, tambah sisi dia mungkin 70, macam itulah jawapan dia perimeter. Ni tak berapa. Ni nanti bila sampai masanya nanti baru kamu try buat sendirilah. Okey? Jadi ini dalam bentuk catat alih, benda yang sama, sebenarnya benda yang sama. Cuma dalam bentuk catat alih. Okey. Habis fasa yang kedua.
Jadi kita ada dua sudah tadi, fasa analisis masalah. Yang kedua fasa apa tadi ah? Apa tadi, cuba ingat balik apa yang fasa kedua tadi tu? Apa nama dia fasa yang kedua tu? Fasa reka bentuk atur cara. Okey, fasa reka bentuk atur cara. Jadi baru dua. Okay, yang ketiga fasa pengekodan. Macam mana kita nak baca bahasa Melayu ni? Pengekodan. Okey, pengekodan. Sekarang kita nak coding. Coding yang lebih apa ni? Lebih sistematik. Okey. Jadi kita akan gunakan, kalau dalam sini dia tulis inilah Python ni. Python ni dia ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini saya rasa kita akan gunalah yang ni. Okey. Jadi kita ada masalah tadi. Okey, masalah besar tu yang tadilah tugasan tadi tu, kita nak cari luas dan perimeter kan. Jadi kita pecahkan lagi, pecahkan kepada beberapa. Sekarang kita nak buat coding Jadi kita kena tengok beberapa bahagian kecil. Gimana? Yang pertama kita kena isytiharkan pembalik ubah dengan pemala tu apa. Yang kedua, bahagian kedua kita kena tulis kod input. Yang ketiga, kod proses. Yang keempat, kod output hasil dia. Okey, hasil dia. Jadi teknik ini sebab kita pisahkan satu-satu bahagian yang kecil, maksudnya kita leraikan. Kita kasih pisahkan dia leraikan. Teknik tu namanya teknik leraian. Okey, ni kamu dah belajar tingkatan 1 atau 2 lah. Okey. Okey, bila yang seterusnya teknik pengecaman corak. Jadi kita tadi pun kita sudah guna tadi pengecaman corak tu. Dalam fasa yang sebelum ini pun dah ada reka bentuk atau cara tu. Cuma dalam fasa pengekodan ni, dalam kod itu kamu tengok tadi luas adalah panjang darab lebar. Perimeter adalah panjang tambah lebar dalam kurungan tu darab 2. Jadi kita pengecaman corak tu kita tengok, di sini ada panjang, di sini pun ada panjang, di sini ada lebar, di sini pun ada lebar. Itu je sebenarnya. Kita kena mengecam. Okey. Maksudnya kat sini bila kamu buat kod nanti, okey, kamu tulis contohnya kamu type nanti luas sama dengan panjang. Okey, panjang darab lebar. Keluar benda tu. Panjang darab lebar. Lepas tu perimeter. Okey, bila kamu type nanti perimeter sama dengan, tiba-tiba kamu tulis sebagai contoh yang tak berapa betul. Jadi kamu tulis macam tu, mentang-mentang boleh ringkas kan. Jadi kamu buat PJG, maksudnya panjang darab dengan lebar. Lebar masih sama, LEBAR. Jadi di sini kalau dalam programming tu, dia akan jadi salah ataupun ralat, error. Sebab tadi kalau kita nak guna teknik pengecaman corak ni, kita kena kasih samakan ejaan dia. Macam sini panjang, sini pun mesti eja PANGANG. Okey, sebab itu kita guna teknik pengecaman tu. Maksudnya kita kena samakan, cari persamaan. Okey. Jadi itu pengecaman. Okey, yang seterusnya peniskalaan. Okey, peniskalaan ni macam mana? Peniskalaan ni kita kasih kalau saya baca kat sini pembalik ubah yang betul. Maksudnya di sini kita nak tulis kod yang sebetul-betulnya lah. Penggunaan pembalik ubah, maknanya coding yang memang yang betul-betul punya coding lah. Jadi di sini yang tadi kalau kamu ingat dalam fasa yang ketiga ni kan, pengekodan ni kan dia ada input mana tadi ni dia ada isytihar pembalik ubah. Okey, dia ada kod input, dia ada kod proses dan last sekali kod output. Jadi maksudnya kat sini ni kan kita tulis yang sebenar ni, di mana input dia, di mana dia punya input dia kat sini. Jadi starting dia input, yang kat tengah-tengah ni proses, dia tolong kira untuk kamu lah ni. Ni proses. Okey, yang last sekali dia panggil output. Okey, output. Okey, jadi itu dia punya
dia punya teknik peniskalaan. Maksudnya kita masukkan dia dalam penulisan kod arahan lah. Okey. Yang itu sahaja untuk hari ni. Maksudnya secara rumusan dia, benda ni dia tak dia nampak macam panjang lah benda ni. Cuma kalau praktikalnya sangat simple lah sebenarnya. Sangat simple. Okey. Cuma kita tengok balik apa yang kita sudah tengok tadi. Okey, kita sudah tahu 3 fasa. Ini kita ada analisis masalah. Yang kedua, bila kita sudah tahu masalah tu apa, kita boleh mereka bentuk atau cara. Dan bila sudah tahu reka bentuk itu, boleh tahu rumusnya apa, kita boleh tulis dalam bentuk coding, kod lah. Nanti yang seterusnya kita akan sambung di kemudian hari lah, ataupun di hari yang lain lah, dua ni. Jadi setakat itu ada mau tanya apa-apa? Tak ada. Ada, yang lain ada. Yang kamu ada rasa macam perlu ditekan ataupun dicerita balik sedikit ke, bagi tahu je lah sementara masih lagi online ni. Okey. Kamu semua ni tinggal kat mana? Tinggal di Felda Jerangau? Dendang. Oh, lain-lain lah ni. Jauh-jauh. Oh, jauh. Berapa orang kat sini yang duduk asrama, yang memang duduk asrama? Biasanya dia masuk asrama. Berapa orang kat sini? Pak Rasmi. Sasha. Hasni yang masuk asrama biasanya. Lisa, Muin. Oh, ada lagi lah. Okey, tak apalah. Mungkin yang tak join tu pun ada masuk asrama jugalah kan, saya tak tahu. Sebab saya belum kenal lagi, belum tahu lagi siapa ni. Okey, jadi di sini sudah selesai lah Jadi kalau tak ada masalah, maknanya kita stop kat situ. Jadi masa yang lebih ni kamu usaha untuk jawab kuis yang di link Quizizz tu. Pernah buka kan Quizizz kan? Pernah. Pernah buka Kalau tak pernah tu dia macam agak susah sikit, berat sikit lah. Tapi kalau pernah guna tak ada masalah ni. Okey. Jadi kalau siapa yang tak dapat buka link kuis tu, mungkin line dia tak bagus ataupun handphone tak boleh support ke, kamu boleh guna yang PDF PDF tu ada di grup juga, saya sudah share tu PDF tu. Cuma kalau pakai PDF tu, macam mana nak tahu jawapan dia? Macam mana nak tahu yang betul salah? Kamu kena PM cikgu lah, PM tepi lah. Nanti saya akan bagi skema. Kamu minta secara PM, saya akan bagi skema, kamu semak sendiri. Lepas tu nanti, mungkin petang sikit ataupun tengah hari ni, saya cuba buat link kehadiran. Kamu isi link Google Form kehadiran tu. Dan kamu kena isi markah dapat berapa per 17. Okey. Dia ada 17 soalan Dia ada 17 soalan. Isi kira berapa markah yang betul. Jangan isi dia punya skor dalam Quizizz punya game tu, website tu kan, dia ada skor. Jangan isi skor tu, isi berapa soalan yang betul. Kalau isi skor tu beribu-ribu lah kan. Begitu. Okey. Jadi untuk hari ni itu sajalah. Ada soalan cepu mas ke ataupun soalan-soalan terakhir? Tak ada. Tak ada kot. Ada gambar ni Afif. Ada ikan gapi kat rumah Afif? Ada. Ada. Ni ada jenis jual ke? Jual? Tak. Ada. Sebab saya memang peminat tegar gapi lah. Dulu ada banyak. Sekarang lah ada banyak jenis benda yang diimport lah. Beli banyak-banyak import lah. Maksudnya jual balik. Ternak sendiri jual balik. Nanti bolehlah saya tanya kamu Okey, jadi untuk itu kita stop kat situ. Kamu ambil masa untuk buat latihan. Okey, terima kasih semua. Itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Salam. Okey, sama-sama. Cause you light up my heart.